Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat diberikan kesempatan nikmat iman, Islam dan juga ihsan untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu untuk membahaskan berkaitan dengan perkara yang menjadi hak Allah, haqqullahi 'alal 'abid, hak Allah yang paling agung, yang kita katakan hari ini kebanyakan orang masanya itu dihabiskan pada perkara-perkara yang mungkin melibatkan hak manusia, hak sesama masyarakat, hak kenegaraan, hak itu, hak ini kan. Tetapi bila kita sebut tentang pengajian tauhid, pengajian akidah, maka dia adalah membincangkan tentang hak Allah. Jadi sudah tentulah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk kita masih lagi menghadiri, berada di dalam majlis pengajian kita ini, dan kita pun tak tahu sama ada kita sempat habiskan kitab ini ataupun kita semua mati dulu ke ataupun sempat anak-anak kita, wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, kita mohon Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, petunjuk dan bimbingannya untuk sentiasa memberikan kepada kita istiqamah untuk mempelajari dan menuntut ilmu. Baik, jadi kita sambung pengajian Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karangan Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi pada halaman yang ke-50 kita berhenti, iaitulah pada dalil yang ke-6 yang dikemukakan oleh muallif rahimahullah, kemudian disyarahkan oleh syarih Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, iaitulah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Al-ayah. Baik. Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah. Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Mas'ud, perkataan Ibn Mas'ud tersebut isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Baik, apakah petunjuk yang nak dimaksudkan dengan dibawakan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Apakah dalalah, apakah petunjuk dan apakah munasabah dengan kitab tauhid? Di kelas sebelum ni kita ada sentuh sikit, iaitulah untuk menunjukkan di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menjadikan ayat-ayat yang beliau bacakan, ayat-ayat yang beliau bacakan, kita bacakan syarahan Syekh sebelum ini, kesemua itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya mutadamminatun nahya 'anil syirki, dan ianya merangkumi, meliputi larangan terhadap kesyirikan dan melazimkan perintah untuk tauhid yang kita bincangkan sebelum ini. Teringat apa? Kalau tak salah nanti ada kuliah Ustaz Abu Mubarak rasanya di Yayasan Ta'lim rasanya. Dia tajuk dia tentang wasiat ni, 10 wasiat ni rasanya. Kan? Bulan depan kot. Tak lama dah kan. Ada orang tu nanti ada iklan kot. Rasanya ada.
Mungkin boleh siapa yang nak tahu lebih mendalam, boleh tengok, boleh rujuklah pada kuliah beliau nanti. Baik. Jadi kita dah sebutkan sebelum ni al-wasiyah. Wasiyah itu dalam maksud yang dimaksudkan dalam penggunaan syariat dan juga lisanul arabi dalam bahasa Arab, ismun mawdu'un fi syar'i wal lisanil arabi lima 'azama qadruhu minal ma'murat. Ta'rif wasiat itu adalah kata nama yang menunjukkan satu perkara, iaitulah dalam syarak, dan juga yang digunakan lisanul arabi. Kenapa disebut bahasa Arab? Kenapa disebut lisanul arabi? Bila sebut wasiat ni, kita kata wasiat ni kita kena faham ikut syariat dan juga lisanul Arab. Sebab apa kena sebut lisanul Arab? Kenapa kena sebut bahasa Arab? Sebab bahasa agama kita adalah bahasa Arab. Lisanul Arabi. Lisanul Arabi mubin. Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwajin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Jadi Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Jadi kat situ ada isyarat penting. Kalau kita tengok ulama-ulama kita, mereka ketika mentakrifkan sesuatu takrifan, khususnya yang melibatkan ta'rif atau disebut sebagai ta'rif ataupun mustalahatus syar'i. Ta'rif syariat, apa sahaja yang berkait dengan agama tak boleh terpisah daripada bahasa Arab. Maknanya kita tengok hari ini kebanyakan kesesatan, penyelewengan berlaku apabila meninggalkan bahasa asal syariat, bahasa Arab. Itu perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ma jahilan nas wa ma dhalla illa litarkihim lisan al-arab, litarkihim lisan al-arab wa mailihim ila lisani Aristoteles. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ma jahilan nas wa ma dhalla, tidaklah manusia itu jahil dan tidaklah sesat melainkan disebabkan litarkihim lisan al-arab, kerana mereka meninggalkan lisanul Arab, mereka meninggalkan bahasa Arab. Wa mailihim an lisani lisan Aristoteles, dan mereka condong kepada bahasa asing, bahasa Aristotle, bahasa asing, maknanya mustalahat asing yang mereka cuba paksakan untuk memahami agama yang turun dalam bahasa Arab, yang nabinya adalah seorang Arab. Jadi ini akan sesat. Kita tengoklah macam mana kesesatan tu, dia tahap kesesatan sesuatu kelompok atau satu individu tu dia bergantung dengan sejauh mana pengetahuan dia terhadap bahasa Arab. Semakin dia jauh daripada bahasa Arab, semakin dia sesat. Maksud bahasa Arab di sini, maksud bahasa Arab yang difahami oleh lisan, yakni Nabi SAW dan para sahabat. Itu yang lebih tepat yang dimaksudkan oleh ulama salaf. Baik. Jadi wasiat ni dalam bahasa Arab dan juga bahasa syariat. Bahasa Arab dan bahasa, kita kata istilah syariat, iaitulah sesuatu yang sangat penting, yang perlu kita berikan tumpuan dan penekanan. Sesuatu yang sangat penting. Jadi perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu menyimpulkan seluruh wasiat yang Nabi SAW tinggalkan adalah apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Baik, sebab itu kalau kita tengok Syekh Ibn Uthaymin sebut dekat dalam syarahan dia ni, dia kata wa qawluhu wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laysat wasiyah maktubatun atau laysat wasiyatan maktubatan makhtuman 'alaiha. Baik, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud ini bukanlah wasiat yang tertulis atau yang ditulis, maktubatan makhtuman, yang dicop ataupun ditandatangani di atasnya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusi bi syai'in, kerana sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkan apa pun. Maksudnya
Nabi SAW sebelum kewafatan baginda tidak ada mana-mana riwayat yang menunjukkan Nabi SAW perintahkan sahabat untuk tulis wasiat khusus. Itu maksud dia. Maksud lianna Nabi SAW lam yusi bi syai'in. Tidak pernah wasiat, maknanya dengan arti kata wasiat yang ditulis, yang ditandatangani, yang dicop. Tak ada. Wa yadullu lidzalika, dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, anna Aba Juhaifah sa'ala Ali bin Abi Talib hal ahida ilaikum an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in faqala la walladhi fallaqa al-habbata wa bara'a an-nasamah walladhi falaqa al-habbata wa bara'a an-nasamah illa fahman yu'tihi Allah ta'ala rajulan fil Quran wa ma fi hadhihi as-sahifah. Baik. Jadi Ali pernah ditanya oleh Abu Juhaifah, yakni tabi'in. Ditanya Ali bin Abi Talib, adakah Nabi SAW ahida ilaikum bi syai'in? Adakah Nabi SAW mewasiat? Ahida tu maknanya wassa ilaikum. Adakah Nabi SAW mewasiatkan kepada kalian dengan sesuatu perkara yang khusus? Maknanya ada wasiat bertulis? Ada tak? Jadi Abu Juhaifah tanya dekat Ali. Faqala la. Kata Ali tak ada. Kemudian Ali bersumpah. Kata walladhi falaqal habbata wa bara'an nasamah. Tidak. Demi apa? Demi Tuhan, demi Rabb, Allah yang telah membelah biji-biji, biji benih dan menciptakan nyawa. Wa bara'an nasama ay khalaqa an-nafs. An-nasamah maknanya an-nafs. Menciptakan nyawa ataupun jiwa. Illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran. Kecuali pemahaman yang Allah berikan kepada seseorang tentang Al-Quran. Yakni yang tu yang Nabi SAW tinggalkan. Yang Nabi SAW maknanya pesan dekat kami dan wasiatkan kepada kami supaya memahami dan mempelajari Al-Quran. Kan? Mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Itu masuk dalam makna fahmi Al-Quran. Sebab itu kata Ali, tak ada kecuali fahman, kecuali pemahaman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran, yang Allah Ta'ala berikan kepada pemahaman itu, Allah berikan kepada individu atau mana-mana orang, lelaki ataupun perempuan, fil Quran, dalam Al-Quran, ataupun tentang Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran. Wa ma fi hadhihi sahifah, dan apa yang tertulis dalam sahifah, yakni lembaran ini, tulisan lembaran ini, yakni catatan. Qultu, kata Abu Juhaifah, wa ma fi sahifah, apa yang ada, apa yang tertulis dalam lembaran itu? Qultu, qala, kata Ali, al-aqlu wa fikakul asir, atau wa fakakul asir. Qultu, al-aqlu wa fikakul asir wa an la yuqtala muslimun bikafirin. Yakni Ali menjawab, dalam sahifah ini tertulis al-aqlu, maknanya diat. Yakni hukum hakam tentang diat. Kemudian wafikakul asir atau wafakakul asir, yakni hukum hakam yang berkait dengan pembebasan tawanan hamba. Dan isu berkenaan dengan la yuqtala muslimun bikafirin, tidak boleh dibunuh, seorang muslim tidak boleh dibunuh kerana dia membunuh orang kafir. Baik. Jadi hadis ini Imam Al-Bukhari riwayatkan dalam Kitabul Diyat, begitulah juga dalam Kitabul Jihad, dan tak salah anda Kitabul Jihad dan Kitabul Diyat. Ada dengan lafaz yang berbeza. Baik. Hadis ni kalau kita tengok, kata Syekh Ibn Al-Utsaimin, maka dari itu tidak boleh dikira-kira bahawa Nabi SAW mewasiatkan ayat-ayat ini secara khusus dan dalam bentuk tertulis.
Akan tetapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menilai bahawa ayat-ayat ini, yakni ayat-ayat yang disebutkan sebelum ini, merangkumi perkara agama secara keseluruhan sehingga ia seakan-akan sebagai wasiat yang ditandatangani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tetapkan untuk umatnya. Wahya ayatin azimah. Ayat-ayat ini adalah ayat yang agung. Idza tadabbaraha al-insanu wa 'amila biha. Jika ianya dihayati oleh seorang manusia, jika ditadaburinya dan jika diamalkan, maka kata Syekh Al-Utsaimin, hasalat lahu al-awsaf al-thalathah al-kamilah. Siapa yang mentadaburi apa yang terkandung dalam wasiat, yang terkandung dalam ayat tersebut. Ayat dalam surah apa? Siapa ingat? Surah Al-Baqarah, Al-An'am. Surah Al-An'am. Cek balik. Start daripada ayat mana? Tu homework lah. Murajaah balik, kena murajaah balik. Jadi 10 wasiat itu terkandung dalam ayat tersebut. Kita dah sebut sebelum ni, kita sebut satu-satu yang Syekh bahaskan. Bi'ala kulli hal, berapa? 151 kan? Ayat tu panjang kan? Baik, 10 wasiat tu terkandung dalam surah Al-An'am ayat 151, yang mana kata Syekh ayat itu ayat yang sangat agung, dan jika seorang manusia mentadaburinya dan cuba mengamalkannya, mempraktikkan, maka dia akan dia akan memperolehi 3 sifat yang sempurna. Iaitu yang pertama, al-aqlu wat-tadhakkur wat-taqwa. Siapa yang betul-betul faham 10 wasiat yang terkandung dalam ayat tersebut, Al-An'am 151 tersebut, disebut sebagai ayat yang mengandungi 10 wasiat. 10 wasiat dalam surah Al-An'am. Maka siapa yang betul-betul faham, tadabbur, cuba untuk amalkan, maka dia akan memperolehi 3 sifat. Yang pertama, dia akan dapat al-aqlu, maknanya dia akan dapat akal. Akal maksudnya di sini dia termasuk di kalangan orang yang benar-benar menggunakan akalnya. Yang benar-benar menggunakan fungsi akal yang Allah Taala berikan. Maknanya akalnya memang akal yang sejahtera, akal yang kita kata berfungsi sepenuhnya. Penting, sebab sekarang ni ramai orang tak berakal. Betul tak? Cuba kita ambil mana salah satu daripada 10 wasiat tu. Pertama, tauhid. Orang yang buat syirik, orang yang paling tak berakal sekali. Betul tak? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Barang siapa yang membenci, yang tak suka kepada agama Ibrahim, yakni agama tauhid, yang benci ataupun yang tak suka, yang condong untuk menyeleweng daripada ajaran tauhid, yakni ajaran millah Ibrahim, agama Ibrahim, mereka itu tidak lain melainkan illa man safiha nafsah, orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Sebab tu orang yang syirik ke Allah ni, kita tengok dia tak berakal lah. Kok mana pun, macam mana bijak sekalipun, dia tak berakal. Cuba kita tengok, ada pernah orang share gambar geng liberal kan, liberal di US ke kat Britain ke kat mana, dia orang terpaksa dia orang nak buat satu mesyuarat tu, dia orang bawa masuk mayat tokoh yang dia orang puja tu, dia orang mumia kan, dia orang letak dekat sebelah tu. Pasal apa? Pasal hormat. Tak berakal lah kita kata kan. Tak berakal kan. Itu kalau kita tengok, memang orang yang buat syirik memang, yalah, kalau dia berakal, dia takkan syirik, betul tak? Dia takkan terjebak dalam syirik kalau dia betul-betul menggunakan fungsi akal kan. Kemudian tengoklah 10 lagi, baki 9 tu kan. Orang yang berzina, orang yang mendekati fahishah,
Kan, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, kan, dalam ayat tu. Orang yang terjerumus ataupun yang kita kata yang melakukan maksiat ataupun yang mendekati sesuatu yang telah Allah Taala larang. Kan, Allah Taala dah kata wala taqrabuz zina, dia tak, jom kita pergi. Kita pergi berdakwah dekat, dia kata tu yang dulu kita pernah dengar kan isu berdakwah di lorong apa? Lorong-lorong gelap. Dia kata lorong-lorong apa, tempat-tempat apa pelacuran tu kita kena pergi dakwah, dia kata. Sedangkan Allah Taala kata apa? Wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Jadi ketika itu dia bagi alasan macam mana sekalipun dia dekati juga, dia orang yang tak berakal. Betul tak? Sama juga dengan lelaki yang dah tahu dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang fitnah, tipu daya wanita. Inna kaidakunna azim. Allah kata tipu daya wanita ni besar. Tapi dia gatal juga nak apa? Nak bermesej, nak apa lagi? Nak berkapal, nak dia tak guna akal, ya. Betul tak? Kalau dia orang yang berakal, dia buat apa? Pergi menikah lah. Buat apa? Pergi berkapal. Betul? Pergi menikah. Cari kita kata wasilah yang halal. Kan? Bukannya buat maksiat. Itu kalau kita teliti 10 wasiat yang terkandung dalam surah Al-An'am ayat 151 tu, semua tu memang betul. Siapa yang betul-betul fahami, tadabburi dan hayati dan cuba amalkan, dia akan dapat akal. Dapat akal maknanya dia akan menjadi orang yang paling berakal. Nak jadi orang yang berakal ni tak payah mengaji ilmu yang pelik-pelik. Baca Quran, tadabburi Al-Quran, belajar Al-Quran. Itu akan menjamin akal kita akan tajam. Akal kita akan sejahtera. Dan apatah lagi kalau kita amalkan tadabbur. Baik, yang kedua akan mendapat at-tazakkur. At-tazakkur maknanya dia akan dapat, kita kata apa? Dia akan dapat satu, kita kata, keupayaan untuk kita kata untuk mengambil peringatan, untuk berfikir, untuk menggunakan akalnya. Maknanya apa beza al-aqlu dengan tazakkur? Apa beza? Tadi kita kata berakal. Tazakkur ni kalau tengok dalam terjemahan ni dia kata berfikir. Maknanya dia adalah proses. Allah Ta'ala akan berikan orang yang melazimi Al-Quran, Allah Ta'ala akan bimbing akal dia. Ini kena faham. Allah akan bimbing hatinya, Allah Ta'ala akan bimbing akalnya, dan dia sentiasa akan apa? Berfikir dengan pemikiran yang jernih, pemikiran yang benar. Sebab tu kalau kita tengok orang buat perbezaan kan, otak orang yang hafal Quran, orang yang selalu dengar muzik. Kalau kita tengok yang selalu dengar muzik ni, dia akan ada damage tau, dia akan ada kerosakan pada akal. Sebab tu kalau kita tengok orang yang mungkin dia zaman jahiliah dulu dia terjebak dalam industri muzik ke ataupun alat-alat muzik ni, ya, tak kira lah apa jenis muzik kan, dia punya dia punya kebarangkalian untuk mendapat, kita kata, penyakit mental disorder ataupun penyakit yang melibatkan saraf dan sebagainya tu, wallahu ta'ala alam, tak ada lagi kajian yang bertulis. Tapi kalau perhati balik, kita tengok yang kebanyakan yang terjebak dalam muzik ni, dia akan rosak tu akal dia. Dia akan rosak, dia akan macam-macam lah, mental dan sebagainya. Berbeza dengan orang yang dihidupkan, maknanya dia dihidupkan kita kata, dia dihidupkan dalam dibudayakan di dalam kehidupannya, itu Al-Quran, hafal Quran, bacaan Quran. Kalau kita tengok contoh macam yang tulis mushaf, yang tulis mushaf yang kita baca, mushaf Uthmani tu, Syekh Uthman Taha, Uthman Taha kan, dia umur dia berapa dah, tapi dia masih lagi tak ada, kita kata, nyanyok ke, tak ada, kita kata, lupa ke, sebab Quran. Kalau kita tengok masyayikh, contoh macam di Madinah sendiri, Syekh Abdul Muhsin Abbad, hafizahullah,
Beliau rasanya dah nak dekat 90 tahun umur dia. Tapi ingatan dia sangat-sangat kuat. Dan tak nampak kalau kita tengok dia punya, bila dia syarahkan syarah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abbad ni antara yang kita boleh kata ayat lah, tanda-tanda Allah Taala di atas muka bumi ni. Dia antara yang kita kata alim kibar. Kalau kita tahu dia punya kemampuan, Syekh ni dia hafal Taqribut Tahdzib. Taqribut Tahdzib. Kan? Maknanya yang mengandungi perawi-perawi hadis, kita kata Taqribut Tahdzib ni kitab-kitab biografi perawi-perawi dalam Kutubus Sittah. Dalam Kutubus Sittah. Yang mana kalau kita tengok masih lagi cergas. Nampak? Maknanya kita ni mungkin kita masih lagi belum lewat untuk kita lazimi Al-Quran. Sebab itu anak-anak kecil, anak-anak kita yang kecil pun biasakan dengan Quran. Kan? Antara yang anda ingat cara yang ni, cara praktik macam mana kita nak bagi anak-anak kita ni hidup dengan Quran selain dia hafal, adalah kita bagi dia dengar Quran. Bagi dengar Quran. Maknanya kalau siapa yang pernah baca tentang biografi Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, bagaimana beliau mendidik anak perempuan beliau, yang sehingga anak-anak perempuan beliau kalau kita tengok menjadi ulama lah, yang hebat dan menghafal Quran, dan sebagainya. Kalau kita tengok Syekh akan bekalkan setiap anak dia tu macam kita kata apa, MP3 kan. Bukan MP3, dia waktu tu tak salahnya depa masih lagi guna yang kaset punya tu. Kan? Yang sekarang ni mungkin kita boleh peruntukkan, cari yang murah ke apa, beli yang boleh pakai lah. Yang boleh kita muat turun Quran, kan? Dan jadikan hal tersebut sebagai teman mereka. Maknanya dia dengar selalu. Kan? Sekarang ni lagi mudah, kita ada macam-macam peranti. Kita boleh dengar dia guna apps kan, application tu, cari mana-mana application yang ada yang ditunjukkan mushaf cantik, kemudian kita set kat situ, dia boleh ulang dan dia akan ulang. Kita boleh dengar, anak kita boleh dengar, kan? Maknanya peruntukkan sejam ke 40 minit ke 45 minit, dan kita akan nampak perubahan. Kita akan nampak perubahan pada peribadi anak kita. Dan anda dah try. Sebab kita biasalah bila kita anak-anak kita ni makin besar ni, macam-macam perangai kan. Jadi kita kadang-kadang memang kita kalau tanpa bimbingan dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang tak boleh nak didik anak kita. Tak ada cara. Kita tak pandai, kan? Kita boleh baca tips ni, tips tu, tips ni, tapi akhir sekali tawakal ala Allah. Dan antara bentuk tawakal yang paling tinggi, yang kita katakan wasilah untuk kita mencapai tawakal dalam didikan anak kita, adalah kita berikan mereka Al-Quran. Bukan kata kita hantar juga anak-anak kita, kalau kita hantar ke ma'had tahfiz dan sebagainya, hafal di rumah. Sebab selalunya orang, dia hantar anak dia kat ma'had tahfiz, kat rumah dia tak pantau. Kan? Dia serah bulat-bulat kepada mudir, dia serah bulat-bulat kepada ustaz dan guru di madrasah. Tak, sepatutnya balik di rumah dia kena pantau. Dan jangan bagi anak dia tu kira, maknanya kita kata dia ada waktu dia main, tapi peruntukkan waktu sama ada sejam, 40 minit ke 40 minit, bagi dia dengar Quran. Dengar Quran je. Berapa usia? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Lagi bagus. Sebab apa? Sebab dia dengar Quran. Dia dengar Quran dan dia akan membantu dia untuk hafal, ingat. Dan itu yang akan membentuk dia punya peribadi dan sebagainya. Anda try. Bila anak kita ni tak dengar cakap sikit kan, 5 tahun. Sehari
kita boleh bahagikan hari tu dia buat perangai macam ni kan. Tapi bila sehari kita try. Sehari kita tak bagi dia yang belajar Quran, baca Quran tu satu, tapi dengar Quran. Dia beza dah. Dengar Quran. Ini kalau kita tengok sebenarnya teknik tarbiyah ni Syekh yang ana ingat ana baca Syekh Muqbil lah. Dia memang akan tanya anak dia ulang-ulang kan. Kemudian dia akan tasmik anak dia, dia bagi kaset dan dia bagi anak dia dengar Quran, tak bagi benda lain. Quran je. Tapi sekarang zaman kita sekarang ni bagi tablet lah, bagi peranti macam-macam kan. Jadi dia tengok macam-macam. Cabaran macam mana kita nak bagi dia fokus pada Quran. Itu kita kata. Tapi bila kita dah try, kita buat, kita akan nampak hasil dia Allah Ta'ala bagi segera. Maknanya dari sudut dia punya tingkah laku tu akan berubah. Walaupun sedikit demi sedikit dia akan berubah. Bukan kata dia, kita pun akan berubah. Betul tak? Betul tak? Kadang-kadang kita, yalah kita kata kita ni kat rumah tu yang paling susah. Bila sebut nak didik anak, nak tarbiyah anak kat rumah ni paling susah. Kita boleh hantar dia kat sekolah, kita boleh hantar dia dekat ma'had tahfiz, tapi kat rumah macam mana? Dia yang anda tengok kebanyakan kita kata keruntuhan akhlak, keruntuhan peribadi yang berlaku pada anak-anak yang mereka dihantar belajar di ma'had tahfiz dan sebagainya, dia bukan masalah di sekolah, tapi di rumah. Maknanya ibu bapa tak pantau. Dan ibu bapa seakan-akan macam dihantar kat ma'had tahfiz, kemudian kat rumah macam seakan-akan tak jadi ma'had tahfiz. Rumah jadi macam merdeka kan, bebas. Seakan-akan macam anak tu anggap macam kat rumah tu tak perlu untuk dia murajaah, untuk dia teruskan budaya Al-Quran tu. Itulah kita kata cabaran hari ni kan. Itu antara tips yang anda teringat memang rahimahullahu rahmatan wasi'ah Syekh Muqbil. Macam mana dia, kalau kita baca ulama-ulama ni, cara mereka tarbiyah, didik anak mereka tu memang kita kata kita jauh lah cabaran kita tu kan. Wallahul musta'an wa alaihi at-tuklan. Baik. Jadi kalau kita tengok, nak biasakan kita kata nak dapat tazakkur, al-aqlu wa tazakkur wa taqwa, ketakwaan itu kemuncak. Maknanya 3 sifat ini kalau kita tadabbur 10 wasiat yang terkandung dalam surah Al-An'am tu, kita akan dapat 3. Bukan kata 10 ayat dalam surah Al-An'am saja, bahkan seluruh kandungan Al-Quran itu. Tetapi yang lebih penting di sini yang Syekh tekankan adalah 10 wasiat yang terkandung dalam surah Al-An'am 151. Nak dapat berakal, nak dapat tazakkur, boleh berfikir dengan betul. At-taqwa, ketakwaan yang paling penting. Kerana kita kata akal, tazakkur, proses berfikir dan sebagainya, semuanya kemuncaknya adalah kita nakkan ketakwaan. Nakkan ketakwaan. Yakni kita kata al-wiqayah, pelindungan kita antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Allah Taala lindung kita daripada azab neraka. Baik. Wa qawluhu falyaqra qawlahu ta'ala. Okey, ini saya tak syarahlah sampai akhir kalam, dah disebutkan sebelum ni. Baik. Kemudian masuk kepada hadis yang berikutnya. Maknanya hadis yang berikutnya ni dalil yang ke berapa? 7 lah kan? Ad-dalilu as-sabi'. Semua ada 7. Kitab Tauhid bab pertama ni ada 7 dalil. Jadi kita dah sampai pada dalil yang ke-7. So, dalil yang ke-7 ini adalah hadis Nabi SAW وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Baik.
Jadi dalil yang ketujuh, hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, katanya aku pernah dibonceng Nabi SAW di atas seekor himar, yakni keldai. Lalu baginda berkata kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya, dan apakah hak para hamba yang wajib ditunaikan Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, hak Allah yang wajib ditunaikan hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Dan hak para hamba yang wajib ditunaikan Allah adalah Allah tidak menyiksa sesiapa sahaja yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apa pun. Aku berkata, yakni Mu'adz, wahai Rasulullah, tidak bolehkah aku menyampaikan khabar gembira ini kepada orang-orang ramai? An-Nas, baginda bersabda, janganlah engkau sampaikan khabar gembira ini kepada orang-orang, yakni manusia, sehingga mereka mengandalkannya. Maknanya fayattakilu, maknanya mereka akan berserah, dan mereka tidak akan beramal. Kerana mereka mendengar khabar gembira ini menyebabkan mereka berserah diri. Mereka hanya berserah dan tidak beramal. Baik. Baik, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa qawluhu radifun bimakna radifun. Radif maknanya apa kita kata membonceng, iaitu menaiki haiwan tunggangan di belakang baginda. Yang ni dibonceng, di belakang beliau, bukan di belakang Nabi lah, maknanya Nabi SAW di belakang Mu'adz. Dengan demikian radifun adalah bentuk fa'ilun, bermakna fa'ilun, sama seperti lafaz rahimun bermakna rahimun, sami'un bermakna sami'un. Baik, perkataan Mu'adz ala himarin, di atas himar, yakni keldai, maknanya di sini adalah himaru ahli, yakni keldai yang jinak lah, yang dipelihara. Lianna al-wahsyiyya la yurkab, kerana keldai liar, keldai liar ni zebra zebra kan, dipanggil himar wahsyi kan, zebra kan, kuda belang, tak ditunggang kan, la yurkab. Jadi himar wahsyi tidak ditunggang. Wa qawluhu atadri ay ata'lam, perkataan Nabi SAW, ata'lam, yakni adakah engkau tahu, adakah engkau mengetahui, yakni maknanya atadri maknanya ata'lam, itu maksudnya adakah engkau mengetahui. Ma haqqullahi 'alal 'ibad ay ma aujabahu 'alaihim. Apa hak Allah yang wajib dipenuhi hamba-hambanya, maksudnya apa yang diwajibkan Allah kepada para hambanya dan yang wajib mereka amalkan. Wa ma yajibu an yu'amiluhu bihi. Inilah kemuncak dalalah, petunjuk yang nak membuktikan kewajipan tauhid. Inilah dalil yang paling kuat sekali. Maknanya kerana dia datang dengan lafaz yang paling sarih, yang tak perlu kita nak perhatikan, ataupun tak perlu nak istimbat. Yang sebelum ni perlukan kepada proses istimbat, tapi yang ni datang dengan lafaz yang sarih hadis ni, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yakni tauhid kan. Maknanya inilah yang paling sarah, yang paling sarih. Baik, jadi maksud wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apa yang wajib mereka amalkan, yang apa yang mereka yang diwajibkan Allah kepada para hamba dan yang wajib mereka amalkan. Jadi Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'adz dalam bentuk pertanyaan agar hati Mu'adz lebih fokus sehingga dapat memahami apa yang beliau katakan. As-su'alu miftahul ilm. Itu apa kita kata, soalan itu adalah kunci bagi ilmu. Kan? Baik, jadi itu metod Nabi SAW. Nabi tak syarah tak syarah macam tu je dekat Mu'adz. Nabi tanya, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, kan? Atadri ma haqqul ibadi 'ala Allah, kan? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, kan? Jadi Nabi SAW datangkan dalam bentuk pertanyaan. Baik. Kemudian kata Mu'adz, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Sebelum tu Syekh sebut dekat sini,
apa hak para hamba yang wajib kepada Allah, maksudnya apa yang wajib Allah perlakukan kepada para hamba. Namun demikian para hamba tidaklah mewajibkan apa pun kepada Allah, tetapi Allah lah yang mewajibkan kepada dirinya sebagai bentuk kurnianya yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Sini penting. Adakah maksud bila kita kata wa ma haqqullahi 'alal ibad ataupun wa haqqul ibadi 'ala Allah, adakah maksudnya hak hamba ke atas Allah tu, adakah hamba mewajibkan ke atas Allah? Tak. Kan? Sebab tu saya kata sini. Yang bahagian pertama tu tak ada isu lah. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah ke atas para hamba. Kita fahamlah Allah mewajibkan tauhid. Tapi yang kedua, haqqul ibadi 'ala Allah. Adakah difahami hamba tu berhak ke atas Allah? Makna bila kita kata berhak ke atas Allah ni, kata Syekh, para hamba tidaklah mewajibkan apa pun kepada Allah. Tetapi Allah lah yang mewajibkannya kepada dirinya sebagai bentuk kurniaannya yang diberikan kepada hamba-hambanya. Maknanya apa? Kata Syekh sini, wa hadzal haqqu tafaddalallahu bihi ala ibadihi wa lam yujibhu alaihi ahadun. Tak ada siapa yang boleh, maknanya yang boleh kita kata apa, menuntut hak ataupun yang boleh mewajibkan sesuatu ke atas Allah, kerana hamba adalah makhluknya. Nak faham senang. Hadis ni nak faham senang. Kita kata yang pertama soalan Nabi, haqqullahi 'alal ibad. Haqqullahi 'alal ibad, kita terus gambarkan haqqullah 'alal ibad, atas ke bawah. Wa haqqul ibad 'ala Allah, maknanya bawah ke atas. Bawah ke atas apa maksud dia? Hamba tu. Maknanya hamba tu mengharapkan sesuatu daripada Tuhan dia. Daripada hak Allah ke atas hamba-hamba, maknanya kerana dia Tuhan, kita hamba. Jadi dia berhak untuk memerintahkan kita. Apa sahaja yang diperintahkan. Diwajibkan tauhid, maka kita kena ikut. Tapi hak al-ibad 'ala Allah, dia difahami dengan apa? Bawah ke atas. Bukan atas ke bawah. Kalau kita tukar atas ke bawah, itu yang jadi apa? Itu jadi Fir'aun lah kan. Nak lawan Allah lah. Kan? Nak lawan Tuhan. Itu sombong lah kan. Jadi, maknanya kita mengharapkan kurniaan Allah, kita mengharapkan apa balasan yang kita dapat bila kita mentauhidkan Allah. Itu maksud, wa haqqul ibadi 'ala Allah. Sebab itu kata Syekh, haq wa hadzal haqqu tafaddalallahu bihi 'ala ibadihi. Hak ini, hak hamba ni sebenarnya bukan kerana ada desakan daripada pihak bawah. Dia tak sama macam manusia kan. Manusia, dia tinggi macam mana jawatan dia, dia akan keputusan dia ataupun apa yang ditetapkan akan dipengaruhi oleh apa orang panggil? Tuntutan rakyat lah, inilah itulah kan. Dia pun tukarlah. Dia pun buatlah undang-undang baru. Bila rakyat mendesak gini, dia pun tukar. Kan? Bila rakyat kata macam ni, dia pun tukarlah. Sebab dia makhluk. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, siapa nak desak Allah? Siapa yang nak desak Allah? Siapa yang boleh tuntut hak daripada Allah? Kalau Allah Taala tak bagi, Allah tak bagilah. Sebab itu kata Syekh di sini, hadzal haqqu tafaddalallahu bihi 'ala ibadi. Maknanya hak yang kedua ni, hak hamba ke atas Allah, itu maknanya apa? Adalah, kita kata apa? Adalah kelebihan dan kurniaan Allah sebagai bentuk kurniaannya yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Fa'alun lima yurid. Maknanya dibuat apa yang dia kehendaki. Dibagi apa yang dia kehendaki. Kan? Baik, Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Baik, Rabb kalian telah menetapkan sifat rahmat pada dirinya, iaitu barang siapa yang melakukan kejahatan di antara kalian kerana kebodohan, kerana kejahilan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia, Allah Ta'ala, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kat sini kita kena tambih. Bila kita baca terjemahan ayat ni,
ini bahaya kalau kita hanya rujuk pada terjemahan, kita tak faham tafsir ayat, kan? Macam yang baru-baru ni isu apa, yang pertikaikan fatwa mufti, kan? Isu dia kerana tak faham ayat. Simple je, kerana tak faham ayat, kan? Jadi pertikaikan fatwa mufti wilayah, waffaqahullah. Semoga Allah sentiasa melimpahkan taufik kepada seluruh mufti-mufti dalam negara kita ni, ashabul fadilah, ulama-ulama yang ada, untuk mempertahankan kebenaran, untuk menyampaikan kebenaran. Kita katakan puncanya kerana tak faham. Apa nak tekan kat sini, dalam surah Al-An'am ayat 54 ni, adakah maksudnya dosa tu Allah Ta'ala hanya akan ampun kalau dia buat kerana jahil? Kalau kita baca terjemah tu, kita faham macam tu tau, kan? Dia kata, man amila minkum su'an bijahalatin, barang siapa yang melakukan kejahatan di antara kalian kerana kejahilan, thumma taba min ba'dih, adakah maksud kalau dia tak jahil maka Allah tak taubat? Adakah maksud bijahalatin tu adalahkah ba di situ sababiyah? Adakah maksudnya kita faham siapa yang buat keburukan, kejahatan kerana kejahilan? Kalau dia tak jahil, Allah tak ampun. Itu ke faham dia? Tak. Salah. Maksud ayat ni, kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, kalau ayat-ayat yang sebut tentang man amila minkum su'an bijahalatin, maksudnya setiap orang yang terjebak dalam maksiat, dia adalah orang yang jahil. Itu maksud dia. Dia bukan maksud dia buat dosa tu kerana jahil. Tak, orang ada perkataan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika tafsirkan ayat yang lebih kurang sama. Beliau sebutkan, Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud, anda tak ingat, sama ada dua orang tu, mufassir, terjumanul Quran. Ibnu Mas'ud pun pentafsir juga, kan, Quran. Disebutkan tentang dia ada satu perkataan, dia kata semua orang, sesiapa sahaja yang terjebak dalam maksiat, dia jahil. Bukan maksud kalau dia buat tu kerana jahil, bukan. Maknanya kalau orang faham dengan terjemahan tu, dia kata kalau dia tak jahil, Allah tak ampun. Salah. Tak betul. Itu pentingnya Al-Quran perlu kepada pemahaman, perlu kepada tafsir. Kalau kau faham dengan terjemahan, kau boleh sesat. Sebab cuba kita letak kita ni, katakan kita tak tahu tafsir tu, kita baca macam tu je, tak sempat nak rujuk tafsir, kan? Kerana kebodohan. Barang siapa melakukan kejahatan di antara kalian kerana kebodohan, kemudian dia bertaubat, kerana kejahilan, kemudian dia bertaubat. Man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih. Kemudian orang yang tak faham tafsir tadi, dia akan kata kalau dia buat dalam keadaan dia tak jahil, macam mana? Tak, ayat ni bukan nak cerita tentang dia buat tentang jahil, dia buat, dia tahu ke tak tahu ke, bukan. Ayat ni nak bagi tahu siapa sahaja yang buat dosa, dia jahil. Itu datang dalam tafsir sahabat. Datang dalam tafsir sahabat. Baik. Allah mewajibkan dirinya mengasihi orang yang melakukan kejahatan kerana kebodohan, kejahilan, dan tidak boleh bertindak dengan baik. Lalu setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki kesalahan. Maknanya sebab itu kata Syekh di sini, Allah Ta'ala menetapkan rahmatnya, ini keampunan, bagi orang yang melakukan dosa dan maksiat, yang mana orang yang melakukan dosa dan maksiat ni dia orang yang memang jahil lah. Itu maksud dia. Bukan kerana dia buat tu kerana dia jahil atau dia tak jahil. Maknanya kalau dia tahu sekalipun dosa tu adalah dosa, tapi dia buat juga, dia jahil ketika itu. Itu kita kena faham. Sebab itu setiap orang yang buat maksiat, dia jahil. Itu kaedah. Sebab apa nak kata kaedah? Sebab dia tafsir sahabat. Sahabat tafsir macam tu. Siapa sahaja yang buat maksiat, dia jahil. Walaupun dia alim. Walaupun dia ada ilmu. Kan? Jadi kita kena faham. Kena faham. Bukannya kerana dia kejahilan, kalau dia tak jahil, Allah tak ampun. Tak boleh, bukan. Bukan macam tu maksud ayat tu. Maknanya siapa sahaja yang terlibat dalam maksiat, dia jahil. Walaupun dia tahu tentang maksiat tu, walaupun dia ada ilmu, tapi dia
manusia kan, dia terjatuh. Ketika itu dia jahil. Saya kata kita kata kena faham dari sudut tafsir. Baik, Allah mewajibkan dirinya mengasihi orang yang melakukan kejahatan kerana kejahilan dan tidak boleh bertindak dengan baik. Lalu setelah itu dia bertaubat dan memperoleh kesahan. Makna kataba adalah mewajibkan. Kat sini poinnya sini saya nak sebut tentang kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Maknanya Allah menetapkan pada dirinya sendiri rahmat. Maknanya tak ada siapa yang wajibkan. Allah Ta'ala sendiri yang tetapkan. Allah Ta'ala sendiri yang tetapkan. Maknanya tak ada siapa yang wajibkan. Itu maksudnya. Sama juga hak al-ibad, haqqul ibadi ala Allah. Hak hamba ke atas Allah, kepada Allah. Kalau kita guna perkataan ke atas Allah tu macam tak sesuai kan. Ke atas Allah tu macam hamba tu di atas Allah kan. Macam tak sesuai. Jadi kita kata haqqul ibadi ala Allah, maknanya hak yang hamba harapkan daripada Allah. Maknanya yang Allah, kita boleh kata juga hak dekat sini maknanya ketetapan yang hamba harapkan daripada Tuhannya. Sebab balik Syekh Ibn Utsaimin sangat cantik dia bawa ayat ni. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Maknanya Allah mewajibkan ke atas dirinya sendiri rahmat kepada orang yang terjebak dalam dosa, kemudian dia bertaubat dan dia islahkan diri dia. Betul tak? Maknanya apa? Adakah maksudnya bila seorang hamba buat dosa, dia yang mendesak Allah untuk ampunkan dia? Tak. Betul tak? Kerana Allah sendiri yang tetapkan rahmat. Siapa yang buat dosa, dia bertaubat, dia islah diri dia, dia perbaiki kesalahan dia, Allah akan ampunkan. Tak ada siapa yang wajibkan. Kerana Allah sendiri yang kataba ala nafsihi rahmah. Dia yang menetapkan pada dirinya sendiri rahmat. Tak ada siapa yang paksa dia, tak ada siapa yang desak dia. Kalau kita sekarang ni, orang desak kan. Oh, mari kita pakat-pakat minta desak yang di Pertuan Agong untuk ampunkan fulan dan alan. Kan? Kemudian pok satu lagi kata jangan. Kan? Kalau yang di Pertuan Agong, maafkan dia, nanti yang di Pertuan Agong akan digulingkan. Macam tu kan. Maknanya ada ancaman pula kan. Akan mendapat tentangan, akan gini, akan ini. Maknanya ada ancaman kan. Maknanya raja tu sehebat mana dia pun dia mesti takut desakan orang ni, desakan orang tu. Hak orang belah ni dia kata minta tuanku kena ampunkan dia kerana dia banyak jasa. Hak puak belah ni pula kata tak. Kalau tuanku ampunkan dia, tuanku akan orang akan tak suka tuanku. Orang akan kata tuanku ni gini. Orang akan kata tuanku ni dia membela kezaliman dan sebagainya. Betul tak? Jadi raja kat dunia ni dia tersepit tau. Dia tersepit juga kan. Walaupun dia raja tetapi dia still tersepit dengan dua tuntutan. Tetapi Allah raja bagi segala raja tidak. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir walillahil mathalul a'la. Dan tak ada yang kita kata tak ada siapa yang boleh desak dia, tak ada siapa yang boleh kita kata tuntut daripada dia sesuatu hak dan sebagainya, kerana dia sendiri yang menetapkan haknya kat atas dirinya. Wa kataba ala nafsihi rahmah, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Itu dalil yang menjelaskan tentang maksud wa ma haqqul ibadi ala Allah. Jadi apakah hak hamba yang diharapkan daripada Allah itu kepada Allah. Kita boleh kata ke atas Allah tu macam kita macam bayangkan macam kita pula yang boleh tuntut daripada Allah. Allah mesti ampunkan aku kalau aku buat macam ni kan. Sama macam orang yang dia kata kalau aku solat Allah mesti kena bagi rezeki kat aku. Kan? Kalau aku buat baik mesti Allah Taala kena lindungi aku daripada mara bahaya. Baik siapa engkau? Kau nak mestikan Tuhan? Kan? Itu yang jadi apa? Yang jadi dia beribadat kerana dia bukan kerana Allah, tapi dia kerana dunia. Dia kerana maknanya dia ana pinjam perkataan Dr. Profesor Harun Daud dalam salah satu buku dia kata mempergunakan Tuhan, mempergunakan nama Tuhan untuk kepentingan diri. Ini Dr. Prof Harun Daud dalam buku dia Mantra Melayu, analisis pemikiran, beliau sebutkan daripada analisis beliau terhadap mantra-mantra Melayu yang beliau himpunkan daripada bomoh-bomoh semua, lebih pada 2000
dan dia saring dari 200 300 macam tu. Jadi disimpulkan, dia kata orang Melayu, bukan nak kata ni nak marah-marah dia. Dia kata dalam buku dia, orang Melayu kesimpulannya mempergunakan nama Tuhan, mempergunakan Tuhan untuk kepentingan diri. Dia buat kesimpulan. Sebab apa? Itu base pada kajian dia lah. Dalam tahun 1993 sampai tahun 2000 kalau tak salah dia buat kajian. Tapi sekarang pun dukun-dukun, bomo-bomo, pamor-pamor makin aktif kan. Sama je kan. Maknanya menggunakan agama, menggunakan nama Allah demi kepentingan peribadi, menggunakan nama agama. Betul tak? Tapi benda tu sebenarnya mujarrabah, memang berlaku pun. Bukan orang Melayu saja kan. Semua bangsa kan. Semua orang kan, bukan Melayu saja. Saya lagi marah geng-geng mak kilau lah kan. Kebangkitan ni kan, kebangkitan orang tengah bangkit ni. Mendunggang agama. Istilah dia itulah, mendunggang, mempergunakan agama, mempergunakan Tuhan. Ya, dia anggap maksudnya Tuhan tu macam kawan dia. Dia itu kita kata puncanya kerana apa? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Kerana tak menghormati Allah, tak kenal Tuhan. Yalah sebab Tuhan di mana-mana. Dan sekali Tuhan dalam diri dia, aku ada Tuhan, aku adalah aku, dia adalah dia. Itu yang jadi ngarut tu kan. Sebab itu kalau kita tengok balik, puncanya kerana tak faham. Tak faham maknanya kita ni siapa? Kita ni hamba dia. Jadi kita tak berhak kan. Maknanya apa sahaja kalau Allah Ta'ala uji kita macam mana sekalipun, kita tak berhak, kita tak boleh nak salahkan Tuhan. Kan? Apa hak kita nak salahkan Tuhan? Itu kalau kita betul-betul kenal Allah, tak akan berlakulah macam apa yang kita dengar, macam golongan-golongan etis dan sebagainya, mereka mempertikaikan Tuhan. Kenapa Tuhan tak buat macam ni? Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa? Betul kan? Yang kita bincangkan dalam perbahasan problem of evil. Sebab itulah punca dia. Kalau kita tengok rata-rata semua pemikiran barat yang etis macam tu lah. Kan? Mereka berlega pada mereka suka menyalahkan Tuhan. Mereka suka salahkan ini. Last sekali Tuhan tak ada daripada. Sebab tak buat apa yang mereka nak. Nak semua baik yang mengikut persangkaan mereka. Wallahu musta'an. Baik, kemudian kata Syekh lagi di sini, perkataan Mu'adz, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku berkata Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Lafzul jalalah Allah sebagai mubtada', dia kata sini, dan ketika isim tafdil diperkirakan dengan makna min daripada, maka menurut pendapat yang paling masyhur khabarnya disebut dalam bentuk tunggal dan muzakkar, maknanya lebih tahu dari keduanya dan juga lebih tahu dari ku. Maknanya kat sini bila Mu'adz kata Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui kan, maknanya Allah wa rasuluhu a'lamu minni, Allah dan rasul lebih mengetahui berbanding aku. Maknanya itulah adab para sahabat apabila mereka berhadapan dengan persoalan yang mereka tak tahu kan. Qauluhu ya'buduh ay yatadhallalu lahu bitta'ah. Baik, perkataan dalam hadis Nabi SAW, yakni hendaklah mereka beribadah kepadanya, maksudnya merendahkan diri dan menghinakan diri mereka kepadanya dengan menjalankan ketaatan. Baik, berkenaan dengan jawapan Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Baik, kalau kita tengok ni kita akan dia ada kita kata adakah setiap perkara yang kita tak tahu tu kita boleh kata Allah wa rasuluhu a'lam, ataupun kita kata Allahu a'lam saja? Adakah semua perkara kalau kita ditanya kepada kita tentang apa saja isu, kita boleh jawab Allah wa rasuluhu a'lam? Tak juga kan? Tak, ini akan dibahaskan dalam masail nanti kan? Dalam masail nanti kita akan sentuh. Tapi secara umumnya apa yang Mu'adz kata Allah wa rasuluhu a'lam itu ketika Nabi SAW masih hidup. Dan ketika kalau kita tengok apa yang melibatkan perkara yang bersifat ghaib mutlak. Ghaib mutlak maknanya perkara ghaib yang tak disampaikan kepada Rasul. Contohnya bila berlaku kiamat. Boleh tak kita kata Allah wa rasuluhu a'lam? Tak boleh lah. Sebab Nabi pun tak tahu bila kiamat. Betul tak? Tara dia hidup pun dia tak tahu. Jibril pun tak tahu. Kan? Jadi boleh tak bila orang tanya kita bila berlaku kiamat?
Allah wa rasuluhu a'lam. Tak boleh. Sebab dia tak kena lah. Kan? Jadi kita jawab apa? Allahu a'lam saja. Sebab Allah, memang Allah saja yang tahu. Kan? Contoh yang lain. Adakah orang tanya kita tentang hukum hakam syariat? Baik, adakah hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran diketahui secara terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita pun kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lebih tahu. Maknanya betul lah, sebab memang Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu tentang syariat. So kita kena fahamlah isu berkenaan dengan jawapan ni. Dibahaskan oleh sebahagian ulama bila mereka tambihlah dalam apa syarahan mereka terhadap perkataan Muaz ni Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi itu Nabi tau, Nabi. Jadi kalau selain Nabi tak boleh lah. Selain Nabi lagi lah tak boleh kan. Maknanya kita melampaui batasan kemampuan dan juga kedudukan Nabi tu. Kita letak Nabi setara dengan Allah, tak boleh lah dari sudut pengetahuan. Tak boleh lah kan. Baik, perkataan Nabi SAW, wala yushriku bihi syai'a ay fi ibadatihi wa ma yakhtassu bihi wa syai'an nakirah fi siyaqin nafi fata'umu kulla syai' la rasulan wala malakan wala waliyan wala ghairahum. Maknanya ibadat, janganlah mereka mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Itu termasuk dalam hak Allah ke atas hamba. Itu kan poin dia, hak Allah kat atas hamba, haqqullahi 'alal 'abid. Hak Allah maknanya kewajipan yang Allah wajibkan kepada kita. Bukan pilihan. Maknanya mesti kita kena laksanakan. Baik. Wa qawluhu haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Baik. Dan hak para hamba yang wajib ditunaikan Allah, maknanya wajib ditunaikan Allah tu Allah Taala tunaikan kerana kurniaannya, bukan kerana desakan siapa-siapa. Kan? Itu kita kena faham. Hak para hamba yang wajib ditunaikan Allah adalah dia tidak akan mengazab sesiapa pun yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Allahu Akbar. Ini yang kita nak ni. La yu'adzibu man la yushriku bihi syai'a. Dia takkan azab sesiapa pun yang tak syirikkan dia. Dia takkan azab. Makna sini dia ada dua. Yang pertama, tak diazab maknanya sama ada tak diazab langsung bagi orang yang merealisasikan tauhid, yang menyempurnakan tauhidnya, yang tak diazab langsung. Ini yang nanti kita akan bahaskan, nanti akan masuk tentang Nabi SAW bagi tahu tentang 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab. 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Itu nanti kita akan bahaskan nanti. Sama ada tak diazab ni, tak diazab langsung, ataupun azabun munqati', ghairu mustamir. Azab yang terputus dan tidak berterusan. Yakni orang yang ahli tauhid, dia tak syirikkan Allah tapi dia buat maksiat. Dia akan diazab tak? Dia akan diazab, tapi azab dia tak berkekalan. Tapi kita takutlah, kita minta lindung juga daripada azab walaupun kita buat dosa. Betul tak? Kalau boleh tak nak kena azab. Kita tahu kita ni banyak dosa, tapi kita minta Allah Ta'ala rahmati kita, jangan azab kita. Kan? Walaupun kita ni memang, kalau kita tengok muhasabah diri kita ni banyak dosa yang kita ni memang berhak untuk diazab, tapi kita jangan minta untuk diazab. Biar kita minta yang tertinggi. Kan? Baik. Jadi haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Jadi hak para hamba yang Allah Taala akan tunaikan. Dia tidak akan mengazab sesiapa sahaja yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi ini adalah bisyarah, khabar gembira untuk orang yang tak syirikkan Allah. Khabar gembira. Kan? Baik, kewajipan ini murni, ataupun kewajipan ini murni kurniaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Tengok kata Syekh kat sini, Syekh kata dekat sini, annahu mujarradun 'anil ibadah. Apa dia kata sini? Wa hadzal haqqu tafaddalallahu 'ala ibadihi. Dia kata sini kan. Hak murni yang Allah Taala berikan atas kurniaan dia.
atas kurniaan dia. Kan? Atas kurniaan dia. Dan tidak ada siapa pun yang mewajibkannya kepada Allah. Ini kita sebut tadi. Tak ada siapa yang tuntut ataupun yang desak Allah untuk tunaikan hak ni. Jangan anda mengira bahawa sabda beliau, man la yushriku bihi syai'a, siapa sahaja yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun hanyalah tidak berbuat syirik dan tanpa melakukan ibadah, kerana perkiraan maknanya adalah hamba yang beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi SAW tidak menyebut hamba yang beribadah kepadanya kerana sudah dimengerti daripada sabda beliau SAW, hak para hamba. Manusia yang sifatnya sebagai hamba haruslah menjadi hamba. Maknanya di sini, jangan disangka wala tazunnu anna qawlahu man la yushriku bihi syai'a annahu mujarradun 'anil ibadah. Jangan kita sangka hanya yang tak diazab oleh Allah tu hanya orang yang tak terlibat dalam syirik tanpa ibadah. Dia mesti kena ibadah, kan? Kerana takdirnya sini, barang siapa yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apa pun. Bukannya dia tak syirik saja, kan? Sebab apa? Tak mustahil orang yang dia tak syirik tapi dia tak ibadat. Tak boleh. Tak, dia panggil apa? Jam'u bainan naqidain. Dia menghimpunkan dua kontradik. Dia kata saya tak syirik tapi saya tak ibadat. Boleh tak? Tak boleh. dia mesti ibadat. Kan? Itu Syekh ingat kat sini. Tengok benda macam ni, kecil macam ni Syekh detailkan. Kan? Itu ini antara kelebihan kitab Al-Qaulul Mufid. Kadang-kadang kita tak perasan. Dia kata wala tadhunnu anna qawlahu man la yushriku bihi syai'an annahu mujarradun 'anil ibadah. Maknanya kamu jangan sangka orang yang kata dia tak syirik tu, dia kata aku tak syirik tapi aku tak apa, aku tak buat ibadat, yang penting aku tak syirik. Itu yang jadi dia malas tu. Dia buat apa? Kan? Jadi kalau dia tak ibadat tu, dia buat apa? Syirik jugalah last sekali. Maknanya sama ada amalan dia tu dia buat bukan kerana Allah, jadi dia last sekali jatuh pada syirik juga. Dia tak buat apa, maknanya dia buat apa? Dia mesti kena buat juga. Kan? Aku tak buat apa? Buat apa? Tapi aku tak buat syirik, tapi aku tak buat apa? Tak ibadat. Tak solat. Habis ya? Kira tak ibadat, kira walaupun dia kata dia tak syirik, tapi hakikatnya dia telah terjebak dalam syirik. Kan? Maknanya kerana dia meninggalkan perintah Allah kerana hawa nafsunya. Baik. Maka wa man kana wasfuhu al-ubudiyah fala budda an yakuna 'abidan. Jadi siapa yang sifatnya itu adalah perhambaan, maka hendaklah dia jadi seorang hamba. Kan? Wa man lam ya'budillah wa lam yusyrik bihi syai'an hal yu'adzab. Kat sini persoalan. Kata sini, orang yang tidak beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apa pun, adakah dia juga akan diazab? Ni soalan. Orang yang dia tak mensyirikkan Allah, tapi dia juga tidak sembah Allah. Macam mana tu? Kan? Tak terbayang. Tak terbayang. Kan? Adakah orang macam tu dia tak syirik ke Allah? Dalam masa yang sama dia tak beribadat, dia tak beramal. Adakah dia juga akan diazab? Jawapannya na'am yu'azab. Dia akan diazab. Kenapa? Li'anna al-kalam fihi hadfun. Kerana dalam perkataan Nabi SAW tu ada kata-kata yang dihazafkan, yang Nabi tak sebut. Kerana dia uslub bahasa Arab memang biasalah hazaf. Kerana tak mau panjang, tak mau berulang dan tak mau panjang. Dan takdirnya di situ Nabi kata haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Itu takdir dia. Maknanya hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah mereka menyembahnya dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun. Apa dalilnya? Dalilnya dua perkara. Al-awwal qauluhu haqqul ibad. Pertama, perkataan Nabi SAW bila Nabi kata haqqul ibad, hak para hamba. Maknanya apa? Wa man kana wasfuhu al-ubudiyah fala budda an yakuna 'abidan. Barang siapa yang sifatnya itu adalah hamba, maka haruslah dia menjadi hamba. Mana ada hamba yang tak memperhambakan dirinya kepada tuannya? Tak buat. Kita bayang hamba dia dibeli oleh tuannya, kemudian dia tak buat apa? Masuk akal ke? Memang sama ada dia akan dipukul ataupun dia akan
akan dimerdekakan lah, ataupun akan dijual. Betul tak? Dah dia hamba, kemudian dia tak buat kerja. Tak masuk akal. Kan? Tak masuk akal. Jadi sebab itu Nabi kata haqqul ibad. Nabi kata haqqul ibad. Hak para hamba. Yang kedua الثاني أنه لا شيء محذوف لكن هنا تقديم وتأخير وتقديره فألا أبشر. Kedua, أن هذا في مقابل قوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فعلم أن المراد بقوله لا يشركوا به شيئا أي في العبادة. Yang kedua, rangkaian kalimat ini disebut sebagai perbandingan dengan kalimat sebelumnya, iaitu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan demikian diketahui bahawa yang dimaksudkan dengan Nabi SAW dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun apapun adalah dalam ibadah. Yang kedua maknanya, kerana perkataan Nabi itu memang Nabi bagi tahu tentang ibadat. Maknanya bila sebut ibadat ni mesti kena beramal, mesti kena mengabdikan diri kepada Tuhan. Tak boleh dia kata saya tak syirik ke Allah, saya tak beribadat, saya tak beramal. Tak boleh, mustahil. Baik, wallahu taala a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Jadi kita sambung pada halaman 53 tu, afala ubashirun nas, dan kemudian kita akan masuk tentang khulasah, maknanya summarize daripada kitab tauhid yang first ni. Maknanya bab pertama lah, kitab tauhid ni kira bab pertama. Summarize, Syekh akan syarahkan summarize daripada, kita boleh kata ringkasan ataupun khulasah, kesimpulan daripada apa yang kita bahaskan tu akan dibahas, akan dikeluarkan dalam bentuk masail oleh muallif. Pengarang kitab tauhid akan bawakan masail. Kan, masail maknanya faedah-faedah, persoalan dan juga perbahasan ataupun apa yang kita boleh dapatlah kesimpulan. Kita boleh kata masail ni dia macam kesimpulan daripada kitab yang kita bahaskan tu, bab yang kita bahaskan tu, maka ditutup dengan kesimpulan. Ini cantik lah, maknanya kita takkan lupa lah. Kan banyak kita dah bahaskan banyak sebelum ni. Jadi kena tutup tu dengan kita simplify dan kita summarize, kita ringkaskan. Maknanya dalam bentuk masail, maknanya point-point. Nanti akan kita sambung pada perbahasan akan datang insya-Allah. Naktafi bihadzal qadar. Ni apa ni soalan? Adakah golongan sufi betul-betul mengenali Allah melalui jalan mereka? Baik. Jadi golongan sufi ni dia ada banyak pecahan. Kan? Banyak pecahan. Tetapi yang tersebar dalam kalangan masyarakat kita mutaakhirin ini, dalam kalangan masyarakat mutaakhirin, dalam kalangan kita kata umat Islam yang kita kata di zaman kita ini, adalah golongan yang dikategorikan dalam kategori ghulatus sufiyah, pelampau sufi. Kerana di sana ada juga kelompok-kelompok ahli sufi yang masih lagi tidak terkeluar, masih lagi menjaga batasan-batasan, tapi macam tak wujud. macam kita kata satu dalam 1000 lah kan. Mungkin kalau kita jumpa tu mungkin rare lah kan. Ala kulli hal, adakah golongan sufi ni betul-betul mengenali Allah melalui jalan mereka? Kita kata kalau jalan mereka itu adalah jalan yang menepati jalan Al-Quran dan juga As-Sunnah, mengikut pemahaman salaful ummah, maka kita kata tak dinafikan mereka berada di jalan yang benar. Maknanya cara mereka nak kenal Allah tu bertepatan dengan Quran, As-Sunnah dan ijma' para sahabat. Kita kata alhamdulillah, jalan tu menepatilah jalan yang benar. Neracanya adalah Al-Quran, As-Sunnah, ijma'. Yakni ijma' salafus salih, ijma' salaful ummah. Kan? Jadi kalau dia mendakwa dia golongan apa sekalipun, tak kira lah golongan apa sekalipun, tetapi cara dia mengenal Allah, cara jalan dia nak mengenal Allah tu dengan jalan yang bercanggah, jalan yang menyanggahi Al-Quran, As-Sunnah dan juga jalan salafus salih, maka jalan dia adalah jalan yang sesat. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi kama tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul ni maknanya dia tak mau ikut jalan Rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas kepadanya petunjuk. Maknanya Al-Quran dan Sunnah tu dah ada depan dia.
dan telah disyarahkan, telah dibahaskan, telah maknanya telah kita kata dia tak ada dah, dia tak boleh bagi alasan dia tak faham. Kan? Min ba'di ma tabayyana lahul huda, jelas. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dia nak ikut juga jalan yang tak ikut jalan orang beriman, jalan orang yang ikut Quran, sunnah dan juga ijma' salaf, jalan salafus salih. Allah kata apa? Nuwallihi kama tawalla, kami akan biarkan dia dalam kesesatan yang dia pilih, yang dia sendiri yang pilih jalan tu. Kan? Nuwallihi kama tawalla, Allah Ta'ala biarkan dia dengan kesesatan yang dia pilih. Wa nuslihi jahannam, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahannam. Allah kata kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Wal'iyadzu billah. Maknanya tak kira lah apa saja yang didakwa. Itu sebab kita kena faham, kita nak apa, kita kata tu'raful haq bil haq. Dikenali kebenaran tu dengan kita kenali kebenaran. Nescaya kita akan tahu rijalu ala sabilil haq. Kita akan tahu siapa yang berada di atas kebenaran. Beza kalau kita kalut orang ni macam mana, orang tu macam mana, tak jelas. Sebab tu nak tahu kebenaran, kita kena tahu kebenaran. Nak tahu orang yang berada di atas kebenaran, kita kena tahu kebenaran tu sendiri. Bukan kita tahu tentang siapa yang berada di atas kebenaran. Siapa? Orang ni dia ada atas kebenaran kata tak? Sebab selagi mana dia masih hidup, dia boleh berubah. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa man arada an yastanna falyastanna bil mayyit. Barang siapa yang nak berpedoman, maka hendaklah berpedoman dengan orang yang sudah meninggal dunia, yakni para sahabat, tabi'in. Kerana orang yang masih hidup tidak aman daripada fitnah. Kan? Ya, jadi kaedah ni kita guna untuk mana-mana kelompok lah, tak kira dia kelompok mana pun. Tapi selalunya orang akan nampak sufi ni, yang ghulatus sufiyah, yang melampau ajaran-ajaran sesat ni, yang melampau-lampau ni, maknanya memang kita nak ukur tu, maknanya kita ukur dengan kebenaran. Bukan kita tengok siapa dia, seorang fulan, alan. Itu sebenarnya tak boleh jadi ukuran. Kan? Tak jadi ukuran. Kan? Masalah kita hari ni, zaman sekarang ni, kita disibukkan dengan fulan kata apa, fulan kata apa, fulan kata apa. Tapi kita tak pernah nak tahu adakah apa yang fulan kata tu bertepatan dengan kebenaran atau tak. Kita lebih penting fulan kata apa. Hak belah ni kata fulan, dia ni dia betul, dia ni salah. Dia ni betul, dia ni salah. Sebenarnya itu tak tepat. Kan? Itu jadi masalah kan, dibawa tokoh ni, dia kata ni tokoh ni betul lah pasal dia kelulusan sekian kan. Yang ni pula bawa tokoh ni betul lah pasal dia kelulusan sekian. Dia tak tahu bahawa tokoh dua-dua yang dibawa tu bila-bila saja boleh sesat. Betul tak? Pasal dia masih hidup kan. Dia masalah sebahagian di kalangan penuntut ilmu ni, dia terlampau fokus pada tokoh-tokoh ni. Last kali tu yang jadi taksub tu. Dia taksub tokoh ni, kalau tokoh ni kata ni, mesti betul. Sebab apa? Sebab dia memang tokoh lah. Kan? Kalau tokoh ni kata ni, kalau dia mufti ni cakap mesti betul. Sebab dia mufti. Takkan tak betul? Salah tu. Mufti pun boleh menyeleweng juga, betul tak? Apa yang mufti cakap boleh berubah-ubah. Kan? Sama jugalah, kiaskan pada takkan dia tak betul, dia kan menteri. Dia kan menteri, takkan dia tak betul. Sejak bila agama kita tentukan jawatan, kepimpinan itu menyebabkan dia menjadi maksum? Tak ada kan? Agama kita tak ajar macam tu. Kan? Agama kita ajar yang menjadi neraca untuk membezakan antara kebenaran dan kebatilan adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Qala Allah wa qala Rasulullah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu berselisih dalam satu, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kembalikan kepada alan, fulan dan sebagainya. Kan? Jadi itu masalahnya. Itu yang jadi keliru kan, bila orang ni dia bawa mufti ni kan. Dia kata, ni tengok, ni fatwa mufti wilayah. Tiba-tiba geng sana, ni fatwa mufti Penang. Kan? Jadi pening. Pasal kita tak didik masyarakat untuk
menilai kebenaran tu dengan kebenaran, dengan neraca kebenaran. Kita macam tu, dia jadi sebab dia mufti ni, sebab dia mufti tu, sebab dia tokoh ni, sebab dia mengaji kat ni, sebab dia tak habis Sampai bila kita tak tahu siapa yang betul? Tu jadi bergaduh. Tak kan? Maksudnya kita kena didik masyarakat untuk kembali kepada kebenaran. Tahu kebenaran tu untuk kita tahu siapa yang berada di atas kebenaran. Bukan kita tahu, bukan terbalik. Kita nak tahu kebenaran tu, kita tengok orang-orang. Kan? Orang-orang macam ni, sini. Itu tak secara mutlak. Memanglah kita kata, kita ketahui kebenaran tu dengan orang yang istiqamah di atas kebenaran. Kita tahu kerana dia istiqamah di atas kebenaran. Tetapi bukan kerana batang tubuh dia tu. Betul tak? Kita ikut ustaz kita pasal dia istiqamah atas kebenaran. Betul? Bukan kerana nama dia, bukan kerana apa? Bukan. Kan? Tapi selagi mana dia berada di atas kebenaran, kita ikut dia. Sebab dia akan sampaikan kebenaran. Tapi kalau dia menyeleweng, kita tak ikut lah. Kan? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebab kita, bila kita sufi tadi, bukan sufi saja yang boleh sesat. Salafi pun boleh jadi sesat. Yang kenal, ialah kita fahamlah yang soalan tadi pasal kenal Tuhan kan. Tapi yang orang yang melampau, yang kita kata yang macam contoh golongan Khawarij. Mereka baca Quran. Mereka kita kata ibadat kuat. Tapi macam mana sebab mereka boleh jadi sesat juga. Sebab itu kita kena tengok bukan pada batang tubuh orang tu ataupun kehebatan dia dan sebagainya, tetapi pada kita tengok pada kebenaran tu. Itulah manhaj Nabi dan juga para sahabat. Kan? Itu masalah orang hari ni dia akan itu yang jadi orang ni bawa orang ni dia nak jatuhkan orang ni, dia bawakan tahziran orang ni. Kan? Orang tu pula dia nak tahzir orang ni, dia bawa tahziran orang ni. Kemudian dia ni nak tazkiyah orang ni, dia buat tazkiyah orang ni. Jadi last sekali tak ada kita kata tak tahu. Last sekali dia tinggalkan majlis ilmu, dia tinggalkan guru-guru dia. Last sekali semua ditahzir belaka. Tak ada langsung. Kan? Sebab itu kita kata kita kena faham nak tahu kebenaran tu dengan kita tahu kebenaran. Bukan kita tahu fulan ni, halan dan sebagainya. Itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita tahu kebenaran. Sebab tu para salaf kata taduru haitsuma yaduru ataupun taduru haitsuma yaduru. Berlegalah kamu di atas apa yang mereka berlega. Ikutlah mereka punya jalan. Ikutlah mereka punya jalan. Jangan kamu kita kata jangan kamu terpesona dengan ramainya orang yang sesat, ramainya orang yang menyeleweng, ramai orang yang dia berubah daripada kebenaran kepada kebatilan, dan tetaplah di atas kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.